الكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya Dia, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Mudah-mudahan salat yang kita dirikan, zikir yang kita lafazkan, dan juga doa yang kita panjatkan akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan kita teruskan lagi bacaan kitab Adab Sulukil Murid, iaitulah adab-adab seseorang berjalan bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dia kata, wa 'alal muridi ay yahtariza min asghariz zunub. Hendaklah seseorang murid itu dia menjaga dirinya supaya tidak melakukan dosa sekalipun dosa yang kecil. Fadlan
an akbariha ashadda min ihtirazihi. Lebih-lebih lagi dosa yang besar, maka jangan sama sekali dia melakukannya. Ashadda min ihtirazihi, maka menjaga diri daripada dosa-dosa besar itu, ianya lebih lagi kita berjaga-jaga daripada melakukan dosa-dosa yang besar. Min tanawuli summi al-qatil, kerana dosa itu seperti seseorang dia memakan racun yang boleh membunuh. Dan tuan Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, pada ibarat yang kita baca pada malam hari ini, beliau menyatakan orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kena pastikan dia tidak melakukan dosa sekalipun dosa kecil. Lebih-lebih lagi dosa yang besar kepada Allah, dia kena jaga diri dia. Malah dia kena jaga diri dia daripada perkara-perkara yang dimakruhkan pada syarak. Dan tuan, perkara makruh ni dalam pentakrifan makruh itu bila mana dilakukan tidak ada apa-apa, tapi bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala pada sisi Allah. Dan tuan, maknanya syarak dia menggalakkan supaya kita meninggalkan benda-benda yang dimakruhkan pada syarak. Kerana benda makruh itu adalah benda yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ramai orang yang dia mengambil ringan benda ni, yang mana dia tak jaga diri dia daripada perkara-perkara yang makruh, akhirnya dia terhalang daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Haddad, orang yang melakukan dosa itu seperti dia memakan racun yang boleh membunuh, dia kata. Maknanya dosa ni bahaya. Dan tuan, maknanya dosa ni kesan dia amat-amat besar. Kerana itu disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, perbuatan dosa boleh menghakis rasa membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa boleh menghakis perasaan takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dosa boleh menyebabkan hati seseorang itu menjadi liar. Ini kesan daripada melakukan dosa pada Allah. Dan tuan, bila mana dah tak ada dah perasaan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana hati seseorang itu liar, dan tuan, maka dia akan meringankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana dia meringankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tuan, lambat laun dia jadi tak heran dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, bila mana dia jauh daripada Allah, bila mana dia dah mula melakukan benda yang dilarang oleh Allah, maka dia akan menjadi manusia yang hina pada sisi Allah.
Dan tuan, bila dia jadi manusia hina, maka tidak ada siapa lagi yang boleh memuliakan dia. Dan tuan, kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, kata Allah. Siapa-siapa yang diperhinakan oleh Allah, maka tidak ada siapa lagi yang boleh memuliakan dia. Dan tuan, makna daripada ayat ni, siapa-siapa dia yang Allah tak muliakan dia, kalau Allah tahan rezeki dia, tak ada siapa lagi yang boleh memberikan rezeki kepada dia. Dan tuan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat darjatnya, tidak ada orang yang boleh mengangkat akan darjat dia. Dan tuan, ni makna ayat, siapa-siapa yang diperhinakan oleh Allah, tidak ada orang yang boleh memuliakan dia. Dan tuan, kita tengok sebagaimana Qarun. Dan tuan, Qarun ni adalah contoh yang paling dekat dengan kita. Dan tuan, Qarun ni pada masa dia miskin dulu, tiap-tiap hari dia bermunajat dengan Allah. Pada setiap hari dia melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kita dah bincang sebelum ni, mana-mana orang yang boleh melakukan taat kepada Allah, ini menunjukkan Allah memuliakan diri dia. Dan tuan, sebab itu kata Nabi SAW, di antara tanda bahawa seseorang dimasukkan ke dalam syurga Allah, yusira lahu amalun ahli jannah, maka dia dipermudahkan melakukan amalan-amalan ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang tersebut dia dimasukkan ke dalam neraka Allah, yusira lahu amalun ahli nar, maka dia dipermudahkan amalan-amalan ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka orang yang boleh buat taat dengan Allah, maka dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, Qarun pada masa dia miskin, hari-hari setiap waktu dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh sembahyang, dia boleh zikir, dia boleh munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ni adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan tuan, mulia ni dia bukan daripada harta. Dan tuan, mulia pada sisi Allah bukan pada parah rupa. Mulia pada sisi Allah bukan dengan pangkat yang ada. Kerana tu Nabi SAW menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum wa ilal jahikum, kata Nabi. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa parah kamu. Allah tidak melihat kepada lunggukan harta yang ada pada kamu. Allah tidak melihat pangkat yang ada pada kamu, kata Nabi. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kamu dan juga amalan kamu kepada Allah, kata Nabi. Dan tuan, kerana tu perkara-perkara keduniaan bukan menjadi kayu ukur seseorang itu mulia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kalau macam tu lah, kalaulah harta ni, pangkat ni menjadi kayu ukur seseorang itu mulia,
tuan-tuan, sudah pasti Qarun lebih mulia daripada kita. Tuan-tuan, sudah pasti Fir'aun jauh lebih mulia daripada Nabi Musa. Kalau macam tu, Namrus jauh lebih mulia daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, tapi itu bukan menjadi kayu ukur dia mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mulianya manusia ni bila mana dia dipilih oleh Allah untuk berada pada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Qarun tiap-tiap hari dia jadi orang mulia. Tiap-tiap hari dia boleh sembahyang, tiap-tiap hari dia boleh munajat. Tuan-tuan, tapi bila mana dia kaya, bila mana dibukakan pintu rezeki kepada dia, tuan-tuan, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia dah tak munajat lagi dengan Allah. Tuan-tuan, dia tidak lagi dah mendirikan sembahyang. Dia tak mengeluarkan zakat. Bahkan dia melupakan Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan, ketika mana Qarun tenggelam dengan harta dan juga istana dia, tuan-tuan, tak ada orang pun yang boleh bantu, yang boleh menyelamatkan Qarun dan juga segala harta dia. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita pergi di Mesir, tuan-tuan, di sana ada satu tasik, nama dia Tasik Qarun. Tuan-tuan, dekat sana tu adalah, nah, dekat tasik itu kita nampak ada kesan apa ni, dikatakan tempat tu adalah kesan tenggelamnya istana Qarun. Tuan-tuan, kita boleh nampak dia punya bahagian atas istana. Dikatakan itu adalah istana Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mana Qarun diperhinakan oleh Allah, siapa dia yang boleh memuliakan dia? Tak ada. Tuan-tuan, bila mana dia tenggelam, siapa yang boleh menyelamatkan dia? Tak ada. Tuan-tuan, harta dia tenggelam sekali. Adakah pengawal dia yang kuat dan segak ni boleh menyelamatkan harta dia? Tidak. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Siapa-siapa yang diperhinakan oleh Allah, maka tidak ada orang yang boleh memuliakan dia. Dan tuan, ni kesan daripada seseorang itu dia jauh daripada Allah. Ini kesan apabila seseorang itu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Imamul Haddad rahimahullahu taala, dia kata apa? Orang yang melakukan dosa ni min tanawulis summi al-qatil, dia seperti orang yang meminum racun yang boleh membunuh diri dia. Tuan-tuan, daripada dosa lah manusia akan jadi mudarat. Sebab itu kalau kita tengok, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang dosa ni daripada suratul Baqarah misalnya. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kata, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim, kata Allah. Allah menutup akan hati mereka. Allah tutup akan mata mereka. Allah tutup akan pendengaran mereka, yang akhirnya mereka diazab dengan azab yang begitu besar daripada Allah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ni bukan kerja dia nak menyusahkan hamba dia. Tuan-tuan, bila mana seseorang hamba melakukan dosa kepada Allah, tuan-tuan, ni disebut di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Siapa yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tunggulah beberapa perkara yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang buat dosa jahdil bala. Dan tuan, dia sedang menarik bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan tuan, sebab itu ulama salaf pada zaman dulu ni, bila dekat kampung dia ada orang melakukan dosa pada Allah, dan tuan, kita tak rasa apa. No. Bila kita tengok ada orang yang buat dosa, kita tak rasa apa pun. Tapi ulama salaf ni, bila dia tengok dekat tempat dia ada orang yang melakukan dosa kepada Allah, dia akan tinggalkan kampung dia selama seminggu. Dan tuan, dia keluar daripada kampung dia seminggu. Dan tuan, pasal apa dia keluar? Kerana dia faham dan dia tahu, bila mana berlaku dosa kepada Allah, yang pertama sekali kata Nabi, jahdil bala, maka akan menurun bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata ni yang pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana seseorang melakukan dosa kepada Allah, darkisyaqa, maka akan turunlah kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, akan turunnya benda-benda yang menyusahkan kepada manusia. Dan tuan, disebutkan dalam hadis Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana telah melata dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan tengok harga barang akan melambung naik. Dan itu yang pertama. Yang keduanya, kamu akan dikuasai oleh musuh-musuh yang memusuhi kamu. Dua. Dan yang ketiga, kamu akan tengok musim sudah tidak mengikut ekosistem dia. Dan yang keempat kata Nabi, kamu akan dipimpin oleh penguasa yang zalim, kata Nabi. Dan tuan, cuba kita muhasabah balik. Dan tuan, berlaku tak benda-benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Dan tuan, boleh kita katakan sebahagian besar daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berlaku dekat kita. Dan tak pasal apa? Kerana Nabi sebut, bila berlaku dosa kepada Allah, jahdisyaqa, darkisyaqa, maka kamu tunggulah akan diturunkan kecelakaan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kemudian hak yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana kamu melakukan dosa kepada Allah, syamatatil a'da, maka musuh akan menguasai diri kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, ini kesan-kesan yang besar daripada perlakuan dosa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah terzahirlah dosa sama ada di daratan maupun di lautan. Dan tuan, bila mana melatanya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tuan, maka akan timbullah segala kerosakan kata Allah, sama ada di daratan maupun di lautan. Dan tuan, lalu Allah Subhanahu wa taala kata, liyuziqahum ba'dalladhi amilu, maka kerosakan yang kamu buat ni kami berikan kamu rasa sikit, supaya kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka demikian kenapa Imamul Haddad rahimahullahu taala dia kata,
orang yang melakukan dosa ni seperti dia memakan racun yang boleh membunuh diri dia. Dan tuan, dosa ni dia merupakan benda yang memudaratkan manusia. Kerana tu dalam suratul Baqarah yang kita baca tadi ni, Allah akan tutup hati seseorang, Allah akan tutup mata dia, Allah akan tutup pendengaran dia, menyebabkan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ditutup daripada apa ni? Kata ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala akan tutup hati seseorang daripada cenderung melakukan ketaatan pada Allah. Dan tuan, disebabkan dosa, dia tak ada riya melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ni satu perkara yang amat bahaya. Bila mana dia tak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tuan, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada hamba-Nya ini. Dan tuan, bila mana Allah taala murka, maka mulalah dan tuan, diturunkan bala daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ditutup akan penglihatan mereka. Dan tuan, maknanya penglihatan manusia yang berdosa ni, dia tidak lagi melihat kepada perkara-perkara kebenaran. Dia melihat kepada perkara-perkara kebatilan. Dan tuan, sebab itu bila mana kita pernah terang kat sini, bila mana Nabi SAW datang ke Madinah bawa cahaya. Dan tuan, Nabi ni dia datang ke Madinah bukannya dia nak pecah belahkan orang, bukan. Nabi datang ke Madinah ni dengan membawa cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dan kita pernah cerita bahawa Nabi SAW ni, semua orang tahu kebenaran baginda Nabi Muhammad SAW. Semua orang tahu. Perkara ni disebut oleh Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kepada Nabi sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Dan tuan, sebab itu Nabi SAW ni, kalaulah ada orang ni ketika di Mekah, bila ada orang-orang kafir Quraisy, mereka nak tinggalkan kota Mekah untuk pergi berdagang di luar. Dan tuan, mereka akan jumpa dengan Nabi SAW. Mereka akan minta bantuan daripada Rasulullah supaya tengok-tengokkan rumah mereka. Dan tuan, mereka akan minta daripada Nabi supaya tengokkan binatang-binatang ternakan mereka. Dan tuan, pasal apa mereka minta daripada Nabi SAW? Kerana mereka tahu Nabi adalah seorang yang sangat amanah. Dan tuan, payah nak cari orang yang amanah pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Payah pada zaman itu. Dan tuan, walaupun mereka memusuhi Nabi SAW, mereka akan minta semua itu daripada Rasulullah SAW. Dan tuan, tapi mereka tak boleh nak ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan tuan, bila Nabi SAW dia pergi ke kota Taif, lalu dia kata kepada adik-beradik dia. Dan tuan, Nabi ni masa dia pergi ke Taif, yang Nabi jumpa ni bukan orang lain, adik-beradik Nabi SAW. Dan tuan, dalam sirah menyatakan Nabi SAW pergi berjumpa ke Taif ni dengan adik-beradik sebelah daripada mak dia. Dan tuan, maknanya Nabi cerita tu bukan dengan orang lain, Nabi cerita dengan ahli kerabat dia. Dan tuan, bila Nabi SAW kata kepada kaum kerabat dia, aku minta kepada kamu, kata Nabi,
terimalah benda ni, bahawa aku adalah utusan Allah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Tuan-tuan, tapi apa jawapan yang diberikan oleh adik-beradik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka kata, "Hei Muhammad, apakah tidak ada orang lain yang Tuhan nak utuskan sebagai nabi dan juga rasul? Kenapa tak ada orang lain? Kalau kamulah yang menjadi nabi dan juga rasul." Ini bermakna kain Kaabah telah pun koyak, mereka kata. Tuan-tuan, ni kata-kata ejekan daripada orang-orang Taif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, depa tahu tak Nabi ni orang yang benar? Depa tahu. Tuan-tuan, depa tahu tak Nabi ni seorang yang jujur dalam perkataan dia? Orang tahu, tapi orang tak ikut hidayat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut telah ditutup hati mereka, ditutup mata mereka, dan ditutup pendengaran mereka daripada perkara-perkara kebaikan. Tuan-tuan, ini semua adalah kerana dosa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, akhirnya kata Allah apa dia? Walahum azabun azim. Bagi mereka itu azab yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala dia bukan nak mengazab manusia. Tuan-tuan, jangan pula kita kata, "Ish, Allah Taala ni dia kejam dengan hamba dia." Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kata apa? "Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Kata Allah, tidaklah Tuhan kamu ni berlaku zalim kepada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, sebab itu bila mana Allah Subhanahu wa taala dia nak suruh kita melakukan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala hantar kita. Tuan-tuan, setelah Allah Subhanahu wa taala dia hantar kitab kepada kita, dia hantar pula orang yang membacakan isi kandungan Al-Quran. Tuan-tuan, siapa dia yang baca isi kandungan Al-Quran? Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab itu dalam hadis Jibril, dalam hadis yang begitu panjang, tuan-tuan, kita ringkaskan saja. Dalam hadis Jibril ni, Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya manusia belajar akan 3 perkara ni. Tuan-tuan, ni keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah dia tidak mau mengazab manusia. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menyusahkan manusia. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika mana aku uji seseorang daripada hamba aku, kata Allah, aku akan uji dengan apa yang dia mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah tak akan uji kita benda-benda yang tak mampu untuk dilakukan oleh manusia. Kemudian Allah Taala kata, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Allah tidak pernah pun menzalimi mana-mana hamba dia. Tuan-tuan, dalam hadis Jibril, Nabi SAW dah habaq dah 3 benda penting yang menyelamatkan manusia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang pertama adalah tauhid kepada Allah. Tuan-tuan, ni yang pertama sekali. Dia kena belajar macam mana cara untuk dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni yang pertama. Yang kedua, dia kena belajar apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tuan-tuan, maknanya dia kena belajarlah.
macam mana cara mendirikan sembahyang, macam mana cara mengeluarkan zakat, macam mana puasa di bulan Ramadan, macam mana haji dan juga umrah. Tuan-tuan, dia kena belajar setiap apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ketiga ni yang kita baca pada malam hari ni, setelah dia mentauhidkan Allah, setelah daripada mana dia belajar apa yang diperintahkan oleh Allah, tuan-tuan, dia kena menyucikan jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, semuanya ini telah pun dilengkapkan oleh Allah daripada kitab yang dihantar oleh Allah, lalu dibacakan, diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kerana itu Allah Taala kata, aku tidak menzalimi hamba-hamba aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang zalim ni siapa dia? Yang zalim ni kita sendiri. Tuan-tuan, kita sendiri. Bila mana setelah diberikan tahu oleh Allah, setelah mai ayat-ayat daripada Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan, tuan-tuan, ada manusia yang dia ingkar kepada Allah kerana mendahulukan hawa nafsu dia. Tuan-tuan, perkara ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Tuan-tuan, ayat ni kita tiap-tiap hari baca. Tuan-tuan, sebab itu Quran ni kita kena baca dan kita kena faham isi kandungan daripada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, tengok apa kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang melakukan kebaikan, dia akan dimasukkan ke dalam kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini balasan bagi orang yang melakukan kebaikan. Dia senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cuma nikmat tu kadang-kadang kita tak perasan. Pasal apa? Kerana pada kita bila kata nikmat ni duit dan juga harta. Tuan-tuan, kita tak pandang kesihatan satu nikmat daripada Allah. Tuan-tuan, kita tak pandang keluarga yang menenangkan kita satu nikmat daripada Allah. Tuan-tuan, kita tak pandang anak-anak yang berjaya ni, dia adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata ulama, bila mana manusia dia tak perasan yang dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sukar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka demikian pengasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, ini peringatan daripada Allah. Wa innal fujjara lafi jahim, kata Allah. Adapun orang-orang yang melakukan kemurkaan Allah, orang-orang yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, tuan-tuan, tempat mereka dekat mana? Jahim. Mereka akan dimasukkan di dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka semuanya itu telah pun diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah tidak pernah pun menzalimi manusia. Cuma manusia dia kena jauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, wa yakunu khawfuhu law irtakaba syai'an minha a'zama min khawfihi law akala summa. Dan hendaklah ketakutan dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala a'zama min khawfihi,
hendaklah ketakutan itu lebih besar daripada ketakutannya lau akala summa, daripada memakan racun, kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, setelah daripada mana kita tahu perbuatan dosa ni sangat-sangat memudaratkan manusia, daripada ayat dan hadis yang kita baca tak syak ni, maka kata Imam Al-Haddad, hendaklah kamu berasa takut melakukan dosa kepada Allah lebih daripada ketakutan kamu daripada memakan racun yang boleh membunuh diri kamu. Tuan-tuan, pasal apa? Daripada dosa lah, maka manusia dia akan mudarat di dunia maupun di akhirat. Tuan-tuan, orang yang melakukan dosa kepada Allah ni, dunia dia akan mudarat kerana dengan dosa yang dia lakukan. Tuan-tuan, pada hari akhirat dia akan diazab oleh Allah. Kenapa? Juga adalah kerana dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang yang buat kebaikan ni, walaupun dia susah atas muka bumi, tuan-tuan, sekurang-kurangnya nanti pada hari yang kekal abadi. Tuan-tuan, hari itu bila? Iaitulah pada hari akhirat besok. Tuan-tuan, dia akan disenangkan, darjat dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak melakukan dosa kepada Allah yang sangat memudaratkan ini. Bahkan pengarang pada kitab ni kata apa? Dia lebih besar daripada orang yang memakan racun yang boleh mematikan dia. Tuan-tuan, maka tu perumpamaan yang diberikan oleh ulama terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan tengok pula, tuan-tuan, pada ibarat yang berikutnya berkenaan dengan apa? Maksiat hati yang boleh merosakkan hati itu sendiri dan juga anggota tubuh badan dia, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.